Untuk makluman yang berhormat, unjuran hasil cukai pendapatan seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi untuk tahun taksiran 2021, saya nak beritahu dan Yang Berhormat bertanyakan adakah Yang Berhormat Menteri Kewangan akan menyemak semula unjuran ini. Tetapi yang paling pentingnya Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, unjuran hasil yang kita buat untuk belanjaan 2021 tidak melihat kepada perkara-perkara yang Berhormat sebutkan tadi. Kenapa? Kita melihat kepada market semasa ketika 2021. Untuk makluman Yang Berhormat, kita mengunjurkan employment rate higher bagi tahun hadapan sebanyak 1.8%, dan unemployment rate dengan izin menurun daripada 4.2% kepada 3.5%. Perkara-perkara inilah yang kita ambil kira dalam kita menentukan banjaran baru cukai sebanyak 30% bagi cukai-cukai pendapatan. Kenapa? Cukai pendapatan kita kutip kepada mereka yang ada pekerjaan. Itu sebabnya kita mengambil kira unjuran tersebut adalah berdasarkan kepada market semasa yang akan berlaku pada tahun 2021 tanpa mengambil kira yang Berhormat sebutkan tadi. Yang Berhormat, isu yang Berhormat bangkitkan tadi adalah yang kedua. Sila. Timbalan Menteri. Baik, unjuran yang digunakan oleh kerajaan menunjukkan bahawa prestasi hasil cukai pendapatan individu dan juga cukai pendapatan korporat akan melebihi tahun 2019. Pada masa 2019, kita tak ada COVID-19. Tak masuk akal langsung bahawa tahun depan semasa masih ada COVID-19, vaksin belum sampai lagi atau tak secukupnya, kita akan dapat ekonomi yang lebih baik daripada tahun 2019. Jadi, bukan saya cakap seorang ni, semua pakar-pakar ekonomi pun cakap yang sama. Bagi saya, kerajaan dah menang undi semalam. Okay? Ini bukan masa untuk shadow, face saving, semua tu dah lepas dah isu dia. Tak ada politik dah. Jadi kebaikan negara kita ialah buat recalibration yang baik. Sebab kita perlukan mengeluarkan bond. Kalau kita keluarkan bond mengikut budget 2021 ini, kita kena keluarkan 85 bilion bond. Kalau unjuran kita berlebihan 20 bilion, maknanya kita kena keluarkan 105 bilion. Semua kita nak tahu bila nak keluarkan bond ini. Sebab kita kena tahu Fitch rating dah hantam kita. Itu isu dia. Bila dia keluarkan bond, rating agency Moody's dan juga akan membuat rating. So you have to be very clear, tepat. Isu dia macam tu. Sebab itu, bukan saya yang komplain banyak ni. Ya? Ini semua pakar-pakar. Jadi bagi saya please lah. Ya? Jangan main politik lah. Cukup. Dah menang. Tahun depan, bulan 3, semasa Parlimen bersidang semula lagi, buatlah recalibration, cakaplah yang betul, berapa bond yang kita kena isu. Itu saja. Terima kasih. Ketua Yang Berhormat Subang membangkitkan perkara yang sama dan Kementerian Kewangan juga telah memberi penjelasan yang sama kerana inilah yang faktanya berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan suku tahun. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum dan amat arif berkaitan KDNK negara, kita memperlihatkan pengucupan 17.1% kepada yang lebih baik mengucup secara perlahan kepada 2.7%. Kalau Yang Berhormat tidak optimis dan tidak keyakinan dengan belanjawan 2021 merupakan langkah yang kelima daripada strategi 6 yang telah kita aturkan, kita telah meletakkan satu pakej stimulus ekonomi sebanyak 305 bilion Yang Berhormat. Itu sebabnya, Yang Berhormat, kalau kita melihat perkara ini, Yang Berhormat kena bersama-sama dengan kita. Kerana apa? Kerana ekonomi ini, Yang Berhormat lebih arif, ia tidak hanya bergantung kepada permintaan dalaman atau luaran. Ia juga bergantung kepada persepsi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempolitikkan ekonomi negara. Sebab kalau Yang Berhormat mengakui bahawasanya 17.1% menguncup pada suku tahun kedua dan akhirnya meningkat 2.7% KDNK, walaupun agak slow 2.7%, kita melihat banyak aspek-aspek yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan tempoh hari ketika menjawab soalan menteri daripada Bagan. Yang Berhormat bangkitkan isu Fitch. Kita bangkitkan bahawa ini bukan masalah fundamental. Kerana petunjuk-petunjuk ekonomi negara telah jelas. Bank negara telah membuat laporan dan kita harus berpegang kepada agensi-agensi penarafan, agensi-agensi yang mempunyai kredibiliti di peringkat tempatan. Kerana apa? Kitalah, negara kitalah
yang mengetahui apa yang sedang berlaku dengan kita. Kenapa Yang Berhormat? Berkaitan dengan pengangguran. Kita lihat pada pada April 2020, 5.0%. Ia naik 5.3% pada Mei 2020 dan hari ini September 2.46%. Maknanya ada penurunan dari segi kadar pengangguran dan peningkatan kepada kadar pendapatan dan tuntutan pengangguran juga meningkat. Yang Berhormat, kita laksanakan program subsidi upah kerana kita yakin bahawasanya rakyat hari ini 2 juta lebih telah diselamatkan pekerjaan. Maknanya kita berada dalam landasan yang tepat Yang Berhormat. Dan saya kira Yang Berhormat, sekiranya Yang Berhormat masih tak berpuas hati dengan apa penjelasan saya izinkan Yang Berhormat untuk bertemu dengan pihak Kementerian Kewangan. Kita akan berbincang seperti mana Yang Berhormat sendiri telah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa konsultasi bajet 2021 Yang Berhormat.